الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam ni kita bertemu dan insya-Allah dalam masa lebih kurang setengah jam saya akan berkongsi maklumat dengan tuan-tuan puan-puan sekalian mengenai Khalifah Agung yang kedua, iaitu Umar Ibn Al-Khattab. Dan sebagai pembukaan ataupun permulaan, saya nak bawa satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dia. Riwayat ini diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi, antara yang sahabat hebat juga, besar juga. Dia kata apa? Dia kata afrasan nathi thalathatun. Dia kata orang yang benar firasatnya ada tiga. Orang yang benar firasatnya ada tiga. Seorang perempuan, dua lelaki. Orang yang benar firasatnya yang pertama adalah Aziz Mesir. Aziz Mesir ni tuan kepada Nabi Yusuf. Kalau kita buka dalam surah Yusuf, lepas ayat yang ke-21, lepas Aziz tengok Yusuf di pasar Mesir, dia beli. Lepas tu dia pun balik ke rumah, bawa Yusuf. Dia pun katakan kepada isteri dia, yang kita duk panggil nama dia Zulaikha, walaupun Quran tak sebut. Dia kata apa? Akrimi mathwahu, muliakan kedudukan budak ni. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat daripada budak ni. Dan ternyata firasat Aziz Mesir benar. Katanya Abdullah bin Mas'ud, ini orang yang pertama benar firasatnya. Yang kedua siapa? Budak perempuan dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat yang ke-26. Cerita siapa? Cerita Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa selepas dia tumbuk orang, lalu orang tu mati. Disebut dalam surah Al-Qasas, baginda melarikan diri. Ringkas cerita sampai ke Madian. Dan bila sampai ke Madian, Nabi Musa membantu dua orang budak perempuan ambil air. Lepas budak tu balik ke rumah, ayah dia pun suruh budak perempuan ni pergi cari Musa, ajak ke rumah. Kemudian bila habis sampai ke rumah, Allah Ta'ala rekodkan kata-kata budak perempuan ni. Dia kata apa pada ayat yang ke-26? Dia kata, ya abatistajirhu, wahai ayah, ambil pemuda ini bekerja. Kenapa? Inna khairan man istajartal qawiyyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil bekerja, dia ada dua sifat. Apa dia? Kuat, mampu kerja, boleh deliver on time, al-amin, amanah. Ini orang kedua yang benar firasatnya, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan yang ketiga siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila? Dia kata wa Abu Bakrin hina tafarrasa fi Umar. Dan orang ketiga yang benar firasatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ketika dia bercadang melantik Umar ibn Al-Khattab. Tuan-tuan, cerita dia di akhir usia Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau tengah gering, sakit. Dia pun panggil lah sahabat-sahabat. Antara yang disuruh panggil adalah Uthman ibn Affan. Dia kata bawa sekali kertas dan juga lembaran pena. Dia kata aku nak tulis wasiat. Masa tu dia tengah sakit, Uthman pun sampai duduk depan Abu Bakar, duduk tunggu ni Abu Bakar nak cakap apa. Lepas tu tiba-tiba Abu Bakar pingsan. Bila Abu Bakar pingsan, jadi tak tahu apa yang nak ditulis pada kertas itu. Lepas tu Abu Bakar pun sedar balik. Abu Bakar pun tengok ke Uthman. Dia kata, Uthman, mu ada tulis apa-apa ke? Uthman pun kata, oh, aku tulis Umar. Walaupun Abu Bakar tak sebut, tapi Uthman ni tergerak tangan dia, tulis nama Umar atas kertas tu. Lalu katanya Abu Bakar, itulah yang aku nak maksudkan. Dan sebenarnya Uthman, kalau mu tulis nama mu sekalipun, aku akan kata mu lah pengganti aku. Tetapi memang sebenarnya aku nak tulis Umar sebagai pengganti aku. Ini antara contoh kita kata firasat Abu Bakar dengan keterampilan kepimpinan Umar memang satu gerak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rupanya Abu Bakar sebelum dinamakan Umar sebagai pengganti dan sebagai khalifah, beliau ada tanya sahabat-sahabat, dan ada segelintir sahabat tak berapa gemar dengan Umar sebab dia kata Umar ni kata keras sedikit orangnya.
Kemudian Abu Bakar pun teruskan juga hasrat dia, dia pun suruh tulis wasiat dia. Ini tuan-tuan wasiat dia lebih kuranglah yang saya tulis. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ini adalah janji Abu Bakar As-Siddiq bin Quhafah. Di akhir hidupnya di dunia, ketika dia nak keluar dah daripada kehidupan dunia, dan ketika awal kehidupannya ke akhirat, dia nak melangkah masuk ke alam akhirat. Ini kiasan kepada Abu Bakar, dia dekat-dekat nak wafat lah. Dan ketika ini yang kafir sudah beriman, yang jahat sudah yakin dengan kebenaran Tuhan, yang berdusta pun telah membenarkan kebenaran Islam. Sesungguhnya aku menamakan penggantiku Umar ibn al-Khattab. Maka kamu kena dengar cakap dia dan juga patuhi dia. Lepas tu panjang lagi. Lepas tu dia kata lagi, fa in adala, kalau sekiranya Umar itu berlaku adil, fadzalika dhanni bihi, maka itu sangkaanku terhadapnya. Wa ilmi fihi, dan juga pengetahuan setakat aku duduk kenal Umar. Lepas tu dia kata, wa in badala, kalau dia tukar, tidak adil seperti yang aku maksudkan, falikulli mri'in maktasabat, maka bagi setiap orang dia akan tanggung apa dia lakukan. Wal khairu aradtu, dan sebenarnya kenapa aku namakan Umar ibn al-Khattab, sebab aku nak kebaikan. Dan pada masa yang sama katanya Abu Bakar, wala a'lamul ghaiba, dan aku juga tak tahu benda ghaib, itu sekadar cadangan dan juga pandangan aku. Dan sekiranya kalau Umar ini terpesong tidak mengikut kehendak Tuhan sepatutnya, katanya Abu Bakar, beliau membaca ayat terakhir surah Asy-Syu'ara. Dia kata apa? Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Kelak orang yang zalim, tak kira siapalah, Umar, kalau Umar terpesong, dia akan tahu ke mana dia akan kembali besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, itu pengenalan kepada cerita perlantikan Umar ibn al-Khattab. Dan kita boleh katakan para sahabat Nabi ini berada pada ranking rohani yang tertinggi. Kita boleh katakan sahabat Nabi ini wali Allah. Dan bila Rasulullah menamakan para sahabat, Nabi kata an-nabiyyu fil jannah, Abu Bakrin fi jannah, Umaru fi jannah. Nabi sebut satu-satu dan dah berada dalam susunan yang sepatutnya. Secara tak langsung itu telah menunjukkan ranking keutamaan para sahabat. Jadi bila Abu Bakar dia dah dapat idea ataupun dapat ilham firasat, dia mengatakan Umar, sebenarnya itu adalah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita bagaimana perlantikan Umar. Kemudian cerita pengislaman Umar. Tuan-tuan, saya tak nak cerita surah Taha, sebab itu kita biasa dengar dah. Saya juga tak nak dengar cerita surah Al-Haqqah, sebab ada riwayat Umar sebelum masuk Islam berlaku beberapa peristiwa. Yang kita biasa dengar Umar memeluk Islam selepas dia dengar surah Taha. Rupanya surah Taha tu cerita yang terakhir. Ada dua yang terlebih dahulu yang mendorong Umar memeluk Islam. Tak apa, kita tak payah cerita waktu masa suntuk. Cerita dia ketika berada di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi kata apa? Ya Allah, muliakan, kukuhkan Islam dengan dua lelaki ini yang paling kamu sayang, kamu cintai. Sama ada Abu Jahal ataupun Umar bin al-Khattab. Dan hadis ini tuan-tuan disebut dalam Musnad Ahmad dan juga Sunan Al-Tirmidzi. Kemudian Allah Ta'ala makbulkan doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita surah Taha tu, bila Umar dalam keadaan marah masuk nak pergi serbu adik dia Fatimah. Lepas tu dia dengar adik dia baca surah Taha ayat 1 sampai 5. Ringkas cerita dia masuk. Lepas tu hati dia tergerak, dia nak baca surah Taha. Lepas adik dia kata tak boleh, kamu ni najis, dia pun pergi mandi. Kemudian dia pegang surah Taha tu. Pada masa itu rupanya suami isteri ni Fatimah binti Al-Khattab dengan Sa'ad bin Zaid bin Amr bin Nufail, mereka berdua ni bukan dua orang tu saja, ada seorang lagi sahabat Nabi, tak silap nama dia Khabbab. Khabbab pun keluar daripada tempat persembunyian. Mula-mula bila Umar masuk dia bersembunyi, dia kata, Umar, aku memang mengharapkan kamulah yang dimaksudkan oleh Nabi dalam doa baginda.
Kemudian tuan-tuan, bila cerita mengenai hadis ni, lepas Nabi berdoa ni, para ulama tafsir biasanya akan mengambil ayat surah Al-An'am. Ayat 122 surah Al-An'am. Dan kalau kita perhatikan ayat ni, kalau tafsirnya sebahagian ulama kata adalah tuju kepada Umar bin Al-Khattab, memang betul tepat. Sebab pada ayat surah Al-An'am ayat 122 ini, Allah Ta'ala cerita satu kualiti yang ada pada orang yang dimaksudkan oleh ayat ni. Allah kata apa, tengok tuan-tuan. Allah kata, "Awaman kana maitan fa ahyainahu." Adakah sama antara orang yang kana dahulunya mati jiwa dia kerana kekufuran, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia dengan Islam, wa ja'alna lahu nura, dan kami jadikan kepada dia lelaki tadi itu nura, cahaya hidayah, petunjuk, yamshi bihi finnas, yang mana dengan cahaya itu lelaki ini boleh berjalan tengah-tengah manusia, membawa kebenaran dan juga membawa bimbingan. Sampai habis ayat. Ayat ni bila turun, ulama tafsir kata ayat ni buat perbandingan antara dua orang. Sama ada pandangan pertama dia kata Hamzah bin Abdul Muttalib yang baru memulai Islam dengan Abu Jahal bin Hisham. Kemudian yang kedua Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Jahal bin Hisham. Tetapi kalau kita perhatikan kepada karakter Umar, apa pencapaian dia, apa yang telah dia buat sehingga mengubah landscape dunia Islam, ternyata ayat ni yang Allah Ta'ala sifatkan orang di dulunya mati, masuk Islam, diberi cahaya, dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Tafsiran itu lebih tepat kepada Sayyidina Umar, sebab Hamzah bin Abdul Muttalib syahid pada perang Uhud. Jadi cahaya kebenaran, kepimpinan itu tak berapa ketara dilihat pada Hamzah, tetapi cahaya itu lebih ketara dilihat pada Umar ibn Al-Khattab. Sebab apa? Setakat saya duk rujuk tuan-tuan, Umar ibn Al-Khattab ni banyak sungguh perkara-perkara yang dia lakukan dikatakan aulawiyah. Orang pertama yang buat tu, orang pertama yang buat ni. Antara contoh, orang pertama yang buat kalender Hijri, orang pertama yang perkenalkan Baitul Mal, orang pertama yang memasang lampu-lampu di masjid. Jadi berdasarkan banyak kualiti-kualiti yang ada pada Sayyidina Umar, kita kata ayat tadi itu surah Al-An'am 122 ini lebih tepat kalau kita pasang kepada Sayyidina Umar. Seterusnya tuan-tuan, kepribadian Sayyidina Umar. Umar ni banyak sungguh manaqib ataupun kelebihan dia, tak terkira. Sehingga tuan-tuan, Imam Ibn Al-Jauzi dia tulis buku tu tajuk dia Manaqib Umar bin Al-Khattab. Manaqib macam kelebihan Sayyidina Umar, dan disenaraikan dalam tu berbagai-bagai riwayat. Dan sudah pasti masa kita yang terbatas, setengah jam tak sempat kita nak cerita semua. Jadi saya ambil beberapa sahaja kualiti Sayyidina Umar yang boleh menimbulkan rasa cinta kita kepada beliau dan kita hargai apa yang dia bawa. Sayyidina Umar ni antara kelebihannya, Nabi kata seorang yang benar firasatnya. Ada hadis kita dengar, ittaqu farasatal mu'min, kamu kena beringat dengan firasat orang beriman. Kami pernah buat perbincangan dan ada ustaz-ustaz yang berbincang, dia katakan hadis itu sebenarnya secara spesifik lebih tepat kita refer kepada Sayyidina Umar. Kenapa firasat Sayyidina Umar dalam banyak benda betul dan juga tepat? Sebab apa? Kalau kita tengok dalam Quran, ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang mana pandangan Sayyidina Umar menepati Al-Quran. Ada 3 ayat. Satu, maqam Ibrahim. Umar pernah duduk dekat Kaabah dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apa salah yang elok tak molek kalau kita ambil maqam Ibrahim ni, kita jadikan sebagai tempat untuk semayang. Lepas Umar cakap macam tu, turun ayat dalam surah Al-Baqarah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan mereka telah mengambil maqam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Itu satu. Yang kedua, dalam perang Badar, selepas tawanan perang tu dikumpulkan, Nabi pun mesyuaratlah syura dengan Abu Bakar dan juga Umar. Tanya Abu Bakar kata, ini saudara mara kita ya Rasulullah, jangan bunuh mereka, biar mereka tebus diri mereka sendiri. Umar kata,
memang saudara mara kita, tapi dia ni nak bunuh kita. Jadi bukan masanya kita sekarang nak kumpulkan harta rampasan perang, nak ambil tebusan pada mereka, bunuh. Lalu Nabi pun mengikut pandangan Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu turun ayat dalam surah Al-Anfal. Allah kata, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard, sampai habis ayat. Dan tak sepatutnya bagi Nabi untuk mengambil tebusan sehinggalah Islam ini benar-benar kukuh bertapak. Itulah bukan maksud dia. Jadi nak cerita firasat Sayyidina Umar ni memang banyak seiring dengan kebenaran. Okey, hadis dia. Nabi kata apa? Nabi kata ada orang dalam kalangan umat lampau yang mempunyai, dia kata muhaddathun. Muhaddath ni orang yang dia punya firasat dia betul. Lepas tu Nabi kata wa innahu, dan sesungguhnya in kana fi ummati hadhihi minhum ahad. Kalau umat aku ni siapa yang ada firasatnya benar seperti ini, dia kata fa innahu Umar bin Al-Khattab. Orang tu tidak lain adalah Umar bin Al-Khattab. Dan hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian ada satu lagi hadis, sama juga hadis Bukhari Muslim. Nabi kata pernah bermimpi, dia mimpi dia minum air, susu. Nabi minum susu, tengah minum susu tu, lepas habis minum susu keluar lebihan susu ikut celah jari Nabi. Bila celah susu keluar pun ikut celah jari Nabi, tiba-tiba datang Sayyidina Umar, tadah susu yang keluar pada jari jemari Nabi masuk bekas, dia pun minum. Lepas tu orang tanya Nabi, apa takwil mimpi itu? Katanya Nabi, ilmu pengetahuan. Nak cerita Umar, dia punya knowledge sangat tinggi. Sesuatu yang dia lakukan itu seolah-olahnya apa yang dia dapat daripada Nabi. Lepas tu tuan-tuan, kita solat tarawih, Umar kumpulkan buat 20 rakaat. Bila Umar buat, lepas tu ada hadis lain lagi, dikatakan para sahabat Nabi ni Khulafa ar-Rashidin, apa yang mereka sebut mereka buat, mereka tak buat memandai-mandai, tetapi berdasarkan panduan daripada agama. Kemudian antara kelebihan Umar lagi, Nabi kata apa? Demi yang jiwaku berada pada tangannya. Setan ni kalau serempak laluan hak kamu lalu wahai Umar, setan akan lari ikut laluan lain. Dia tak mau bertembung dengan laluan kamu. Hadis ni mula-mula sekali kita kena faham secara zahirnya. Setan memang tak lalu ikut Sayyidina Umar. Kemudian barulah kita boleh bawa kepada makna-makna lain, makna majazi. Seperti kita nak kata kebenaran itu sentiasa bersama Sayyidina Umar. Dan setan ni adalah penaja kepada kesesatan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita jumpa dengan apa? Puak-puak Syiah ni. Puak-puak Syiah ni marah benar kepada Sayyidina Umar. Dan Umar ni kalau ikut orang Syiah, bawah sikitlah pada iblis. Marah sungguh pada Sayyidina Umar. Jadi antara satu hujah yang kita boleh gunakan untuk mematah ataupun menegur puak-puak Syiah, kita kata apa? Hadis ni Nabi sebut setan lari bila jumpa Sayyidina Umar. Dan setan ini adalah penaja kepada kesesatan. Dan jadi ini satu pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa Sayyidina Umar ni bukan calang-calang orangnya. Tiba-tiba orang yang Nabi puji sebegini, kamu wahai orang Syiah tergamuk mu nak kata macam-macam pada Sayyidina Umar. Okey. Kemudian seterusnya, antara sifat Sayyidina Umar lagi, baginda beliau sangat tegas dengan kebenaran. Kalau kita tak tegur Nabi tu tak, Datuk Mufti, kita tegur, apa Datuk Mufti buat kerja lagu ni? Kita tak setuju. Tapi Umar dia tegur Nabi. Cerita dia tuan-tuan dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 80, cerita kematian Abdullah bin Ubay. Bila Abdullah bin Ubay mati, ada beberapa riwayat. Anak dia, Abdullah bin Ubay, dia ni mukmin. Dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, Rasulullah minta pakaian kamu ataupun boleh tak mu pergi semayang ke ayah aku. Nabi pun nak pergi. Bila Nabi nak pergi, Umar pun tegur. Umar kata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman pasal orang munafik. Allah kata, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, memohonlah ampun kepada mereka orang munafik, ataupun kamu tak mohon ampun kepada mereka, ataupun kamu memohon ampun sampai 70 kali sekalipun, Allah tidak akan sama sekali mengampunkan mereka.
Umar baca ayat ni kepada Rasulullah. Bukan dia tak tahu, Rasulullah tahu ayat ni. Rasulullah berkata, Umar, ayat ini Allah Ta'ala beri pilihan kepada aku, mohon ampunan ataupun tak mohon ampunan. Nabi kata, aku macam nak ambil pilihan, nak minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dan ayat ni kata, kalau memohon ampunan 70 kali sekalipun, Allah tak akan ampunkan. Jadi Nabi kata, aku nak lebihkan lebih daripada 70 kali. Cuma hadis ni tuan-tuan, ayat ni disebut 70. Tuan-tuan, kalau kita belajar kita perhatian nas agama, baik Al-Quran ataupun hadis, angka 7, 70, 700, 7,000, 70,000 sebenarnya bukan membawa maksud angka yang tepat, tetapi dia membawa maksud banyak. Antara rahsia dia kenapa 7? Sebab 7 adalah huruf angka tunggal yang paling besar. 3 Allah ke 5, 5 Allah ke 6, 6 dia tak jadi 6, dia kena 3 kali 2 baru jadi 6. Angka yang tanpa gandaan paling besar, 8 4 kali 2, 9 3 kali 9, 10 5 kali 2. Itu antara hikmah lah. Tapi dalam penggunaan budaya bahasa Arab, bila sebut 7, dia membawa maksud banyak. Jadi hadis ayat tadi ni, Allah seolah-olah Allah nak kata apa? Memohonlah ampunan kepada mereka, atau kamu tak mohon ampunan kepada mereka. Kalau kamu mohon ampunan sampai berjuta-juta kali sekalipun, Allah tetap tak akan ampunkan dosa mereka. Jadi Umar tegur Nabi. Lepas tu Nabi macam hasrat nak pergi, sebab Nabi buat sesuatu berdasarkan hikmah. Mungkin Nabi nak tarik munafik-munafik lain supaya memeluk Islam. Lepas tu tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan ayat yang berikutnya dalam surah At-Taubah, ayat tadi ayat 80. Allah turunkan ayat yang ke-84. Allah kata apa? وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا wala takum ala qabri. Jangan sekali-kali kamu semayang kepada siapa-siapa yang mati dalam kalangan mereka. Jangan juga kamu berdiri di kubur mereka. Berdiri di kubur tu sebagai kiasan doakan pengampunan untuk puak-puak munafik. Jadi lepas ayat ni turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi peduli ataupun tak semayang lagi bila Nabi tahu orang yang mati itu adalah orang munafik. Dan tuan-tuan, masa dah nak habis, cerita pasal syahidnya ataupun matinya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Okey, semasa Rasulullah hidup sihat segar bugar, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Bukit Uhud. Bila naik Bukit Uhud, sampai atas Bukit Uhud tu, tiba-tiba Bukit Uhud bergegar macam gempa bumi. Lalu Nabi pun hentak kaki dia, Nabi kata, "Uthbut Uhud." Dia kata, "Uhud, duduk diam-diam." Kenapa? Fa innama alaika, kerana atasmu sekarang ni wahai Uhud, nabiyyun, ada seorang nabi, wa siddiqun, seorang yang benar, wa syahidan, dan dua orang yang mati syahid. Dan pada masa ni semua hidup lagi, segar bugar lagi ni. Nabi kata, "Uhud, duduk diam-diam." Dan ulama bincanglah kenapa Uhud ni bergegar. Mungkin kerana terharu sebab 4 orang yang kita kata hebat ni berada di atas dia. Lepas tu tuan-tuan, kita bila kita dalami agama, kita jangan ingat makhluk di sekeliling kita ini statik, beku, mati. Tak. Semua makhluk ni hidup. Allah kata dalam surah Al-Isra, Allah kata, "Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin." Semua makhluk di langit bumi semua bertasbih. Allah berkata, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi." Semua makhluk, tak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memuji Tuhan dia. Lepas tu, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Tapi mu tak mengerti tasbih. Jadi bagaimana cara kita nak memahami tasbih makhluk yang berada di seluruh dunia ni? Jadi cara dia kita dalami agama lah. Sebab tu kalau kita orang yang memahami agama sampai darjat kerohanian yang tinggi, berjalan tepi sungai, bunyi air mengalir. Itu bukan air yang mengalir, air bertasbih. Burung berkicau, itu bukan burung berkicau, tapi tasbih dia. Bila guruh berdentum di langit, itu bukan dentuman biasa, tasbih dia. Allah kata, "Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi." Guruh di langit itu bertasbih dengan memuji Tuhan dia. Bila kita memahami
prinsip agama, rahsia agama, kita pergi ke mana pun insya-Allah tuan-tuan, kita akan sedar makhluk-makhluk ni bertasbih. Lepas tu kalau kita tengok cerita wali Allah ni, dia boleh mengingati Allah sepanjang masa sebab dia memahami hakikat makhluk ini semua yang bertasbih. Jadi balik kepada hadis tadi. Nabi kata Uhud duduk diam-diam. Sebab atasmu sekarang ni ada seorang Nabi Rasulullah, seorang yang benar Abu Bakar, dan 2 yang mati syahid. Siapa? Umar dan juga Uthman. Dan Umar, kalau nak kira selepas perang Ahzab, Nabi sebut, Nabi kata lepas perang Ahzab, mereka musyrikin Quraisy tidak akan menyerang kita lagi dah. Dan kata-kata Nabi itu satu mukjizat. Sebab apa? Perang tidak lagi berlaku dalam Madinah. Cuma soalan dia, macam mana bila perang tak berlaku dalam Madinah, macam mana Sayyidina Umar nak mati dalam Madinah dalam keadaan syahid? Jadi rupanya Sayyidina Umar di akhir hayat baginda, atau di akhir hayat beliau, dia berdoa, ya Allah, dia kata, wilayah aku semakin luas, rakyat aku makin banyak, dia takut tak mampu nak menanggung tanggungjawab itu. Dia pun berdoa, ya Allah, dia kata, jadikan aku ni mati syahid pada jalanmu, dan jadikan mati aku adalah di bumi nabimu. Sebab mati di Madinah ni tuan-tuan adalah mati yang istimewa. Dalam sebuah hadis disebut Nabi menjamin akan beri syafaat kepada siapa yang mati di Madinah. Kita boleh minta, ya Allah, matikan aku di Madinah, tak ada masalah. Cuma ingat pergi haji tahun 2015, bagian Dr. Abdul Basit. Lepas tu dia pesan lah, masa Jumaat lepas habis haji, dia kata kita kelebihan mati Madinah, kena berdoa lah mati Madinah. Semua senyap. Ada orang tak? Ustaz, anak kecil lagi Ustaz. Ada makcik tu kata, bukan mati sekarang, dia bila kita nak mati di Madinah, Allah Ta'ala akan buat something kita sampai ke Madinah. Ada hadis kan? Nabi kata hajat bila nak mati di mana-mana. Nabi kata apa? Saya lupa matan dia. Nabi kata bila seorang tu nak mati di tempat yang ditentukan Allah, dia akan mati, Allah Ta'ala akan create hajat, dia akan mati di situ. Contoh, Datuk Harundin, siapa sangka lahir di Perlis, mati di California, dikebumikan di sana. Sebab apa? Allah Ta'ala create hajat dia untuk sampai ke sana. Sama juga kalau di UAE ada seorang Profesor Irfan nama dia. Dia ni orang Iraq. Akhirnya meninggal dunia, dikebumikan di Gombak, kampung Sungai Pusu. Dan dalam kisah Umar tadi, dia berdoa, ya Allah, rezekikan aku mati syahid pada jalanmu, dan biarlah mati aku tu mati di bumi nabimu di Madinah. Dan kita tahu cerita Sayyidina Umar, saat-saat dia nak meninggal dunia, masa solat subuh, dia telah ditikam oleh seorang lelaki bekas agama Majusi, Abu Lu'lu'ah. Dia tikam Umar 3 bahagian. Waktu Umar cedera parah, lepas tu bila orang nak terekam si pembunuh ni, lelaki Abu Lu'lu'ah, habis masuk rapat, dia tikam 13 orang kena tikam. 6 orang daripada 13 tu mati di situ juga. Lepas tu Sayyidina Umar ni kemudian diangkat masuk dalam rumah dia. Masa tu orang tengah duk kalut ni, Umar tengah kita kata cedera parah ni, tiba-tiba Abdullah bin Abbas rasa dia perasan ada orang di belakang dia macam pegang Sayyidina Umar, lepas tu baringkan. Lepas tu Sayyidina Ali kata apa? Lebih kuranglah terjemahan dia dalam hadis ni. Dia kata, kalau siapa yang aku berharap amalan aku setanding dengannya untuk bertemu dengan Tuhan, wahai Umar, tak ada orang lain dah, mu dah. Sebab seolah-olah kata sendiri aku kadang-kadang iri hati, sebab Nabi selalu sangat sebut namamu. Nabi kata apa? Oh, aku pergi satu tempat tu dengan Abu Bakar dan juga Umar. Aku masuk ke situ, Abu Bakar dengan Umar ada sekali. Aku keluar, Abu Bakar dan Umar pun ada sekali. Dan tuan-tuan, hadis ini juga satu dalil untuk kita menegur puak-puak Syiah yang duk kata Sayyidina Ali ini hak dia telah dirampas oleh Umar atas komplot Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, masa sudah habis. Cukup setakat tu dulu, dan insya-Allah pagi besok saya akan berkuliah di sini, dan besok insya-Allah kuliah saya buat tajuk apa? Unta Merah Jepun. Unta Merah Negeri Jepun. Dan tajuk tu ada kaitan dengan bulan Ramadan. Tak dicerita terus. Dipanggil cliffhanger. Kalau siapa biasa keluar TV, floor manager tu dia kata, Ustaz, sebelum beralih segmen kena cliffhanger sikit.
Macam mana tu saya kata, kita jakun tak pernah masuk TV. Dia kata buat macam ni. Untuk mengetahui jawapannya, kita tanya soalan dah. Okey tuan-tuan, apakah sekian-sekian? Untuk mengetahui jawapannya, jumpa subuh besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi